Okey. Kalau tengok kepada perbahasan tentang ketuhanan dalam fahaman golongan batiniyah ni pun kita dah jelas bagaimana mereka tersasar jauh dengan akidah kita tentang bab ketuhanan ini. Allah sebagai Tuhan yang esa. Sebab itu kita sebut tadi sebenarnya aliran ini mereka tidak ada kena-mengena langsung sebenarnya dengan Islam. Dari sudut usul pun sudah jauh, dari sudut akidah kita dengan mereka, bab ketuhanan ini pun mereka mempercayai adanya dua Tuhan, yang mana Tuhan itu salah satunya Tuhan penyebab dan satu lagi dikenali sebagai Tuhan yang berikut. Jadi Tuhan yang awal mencipta alam melalui Tuhan yang berikut ni. Jadi ada dua Tuhan. Dan kadang-kadang dipanggil sebagai akal, yang Tuhan yang pertama tadi dipanggil sebagai akal, dan kadang-kadang yang kedua itu disebut sebagai jiwa. Jadi sebenarnya mereka sangat tak nampak jelas aspek ketuhanan mereka ni, sangat kusut dan sangat kabur dari sudut pemahaman mereka ataupun ingin menerangkan tentang aspek ketuhanan mereka dalam membicarakan tentang perkara tersebut. Jadi mereka mungkin telah mengelirukan orang awam dengan memetik ayat-ayat Al-Quran sebagai dalil pegangan akidah, seperti firman Allah, inna nahnu nazzalna. Allah Ta'ala menggunakan dengan perkataan inna tadi itu dengan makna kami, jadi ramai, maka sesuailah pada pandangan mereka dengan akidah mereka yang kata Tuhan ni bukan satu tapi dua. Sebab itu Allah Ta'ala guna dalam ayat ini, inna nahnu nazzalna, sesungguhnya kami yang telah menurunkan. Begitu juga nahnu qasamna, kami yang membahagikan. Mereka mendakwa bahawa ayat ini merujuk kepada kata jamak yang bukan menunjukkan satu. Nahnu itu menunjukkan ramai, bukan satu. Oleh kerana itu Allah berfirman, sabbihisma rabbikal a'la, bertasbihlah menyucikan Allah yang maha tinggi. Pada pegangan mereka, ayat ini merujuk kepada Tuhan yang awal, iaitu Tuhan yang maha tinggi. Jika tidak ada Tuhan yang lain bersamanya yang tinggi, maka ia tidak sesuai disebut Tuhan yang maha tinggi. Kalau ada yang maha tinggi, ada yang tinggi juga tapi rendah sikit pada yang maha tinggi. Mereka pusing sikit tentang pemahaman Tuhan yang maha tinggi tadi. Mereka juga berkata bahawa syariat memanggil dua Tuhan tersebut dengan nama Al-Qalam. Tadi Tuhan pertama tadi, yang awal tadi, disebut juga dengan akal. Kali ini dengan nama Al-Qalam pula. Dan Tuhan yang berikut itu dengan nama Al-Luh. Tuhan yang awal adalah pena, kerana pena itu berguna, dan papan tulisan itu adalah penerima tulisan. Sesiapa yang berguna adalah di atas sesuatu yang menerima. Mereka juga berkata nama Tuhan yang berikutnya ialah takdir. Banyak pula nama-nama bagi Tuhan ni. Ada nama akal, ada nama pena ataupun qalam, ada nama takdir. Dalam bahasa syarak, Allah menciptakan alam ini dengannya sebagaimana firman Allah, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut takdir yang telah ditentukan. Mereka berpegang bahawa Tuhan yang awal tidak disifatkan sebagai wujud atau tidak wujud. Ini lagi pening kita nak faham. Tak boleh nak sifat Tuhan ini sebagai wujud ataupun tidak wujud. Dah apa benda? Kalau bukan wujud dan bukan tidak wujud, wuti ke apa nak sebut? Dah tak, dia dua tu je, wujud dengan tidak wujud. Kalau bukan wujud dengan tidak wujud, nak panggil apa lagi? Ini kerana tidak wujud adalah menafikannya dan wujud adalah sebabnya. Jadi hujah mereka kata kalau wujud adalah menafikannya. Apa ni, kalau tidak wujud maknanya kalau kita kata Tuhan tu tidak wujud, maknanya tak boleh lah. Sedangkan Tuhan tu wujud. Tapi nak kata wujud tak boleh juga. Setiap yang wujud mesti ada sebab musabab siapa yang mewujudkan dia. Jadi dua-dua tak payah pakai. Tak payah pakai. Wujud pun tak boleh guna perkataan wujud untuk Tuhan ni. Tidak wujud pun tak boleh. Lepas tu nak guna perkataan apa? Entah. Saya pun tak tahu.
Justru itu Tuhan yang awal bukan wujud atau tiada, maklum atau tidak diketahui, disifatkan atau tidak disifatkan. Mereka mendakwa bahawa semua nama seperti tersebut ternafi padanya, seolah-olah mereka semua secara umumnya menafikan ada pencipta. Macam kalau dah wujud tak boleh nak sebut, tak wujud pun tak sebut, hakikatnya macam seolah-olah mereka menafikan ada pencipta. Sebab itu mereka kaitkan dengan akal, kaitkan dengan pena, kaitkan dengan luh dan sebagainya, menggambarkan hakikatnya mereka ni macam seolah tidak mempercayai adanya pencipta, Tuhan yang menjadikan alam ini. Ini kerana jika mereka mengatakan bahawa Tuhan tidak wujud, ia tidak boleh diterima, malah mereka menghalang daripada memanggilnya wujud. Mereka berpegang bahawa alam adalah qadim, iaitu kewujudannya tidak didahului dengan tiada daripada sudut masa. Ia dicipta oleh Tuhan yang awal dan Tuhan yang berikutnya. Kalaulah qadim, maknanya tidak ada awal baginya, kan? Tapi dia kata dicipta oleh Tuhan yang awal pula. Bila dicipta oleh Tuhan awal, adalah awal je. Macam mana tak ada awal pula? Kat situ pun dah berserabut dah tu. Terlalu berpalsafah dan berkepala sampah. Pening. Hakikatnya mereka ni terlalu berfalsafah sehingga pening akidah mereka ini sendiri. Bahagian kedua dalam menerangkan akidah mereka ialah kenabian. Akidah yang dinukilkan daripada mereka lebih dekat dengan mazhab ahli falsafah. Nabi pada pandangan mereka adalah ibarat seseorang yang dilimpahi dengan kuasa suci daripada Tuhan yang awal melalui Tuhan yang berikutnya, yang bersedia untuk mengambil perkara-perkara juzuk ketika berhubung dengan jiwa yang kulli. Ia sebagaimana berlaku kepada sebahagian jiwa yang murni dalam mimpi, sehingga mampu melihat perkara-perkara yang akan berlaku pada masa akan datang. Ia sama ada melihat perkara itu sendiri atau melalui contoh yang sesuai dengan perkara tersebut, tetapi ia memerlukan kepada tafsiran. Walau bagaimanapun keadaan tersebut boleh berlaku kepada Nabi dalam keadaan jaga, tidak dalam mimpi. Jadi perbahasannya masih dalam bentuk falsafah lagi, berkaitan dengan kenabian ini. Nabi ini adalah seorang yang dilimpahi dengan kuasa suci daripada Tuhan yang awal melalui Tuhan yang berikutnya tadi, nak ambil perkara-perkara juz'i yang berbentuk yang daripada jiwa yang kulli. Jiwa yang kulli ni kemungkinan adalah Jibril alaihi salam. Justru itu seorang Nabi boleh mengetahui perkara kulliyat aqliyah dengan cahaya dan kuasa kenabian. Ia sama seperti seseorang yang boleh melihat sesuatu melalui kuasa penglihatan mata ketika terbitnya matahari, cahaya matahari yang menyinari permukaan sesuatu jirim. Jadi dia, kalau orang yang tidur dan bermimpi, dia boleh melihat dalam alam mimpinya perkara-perkara gaib dan seumpamanya. Maka Nabi ni pada pandangan mereka bukan sekadar boleh lihat dalam mimpi, tapi dalam keadaan jaga. Jadi perkara-perkara kulliyat yang umum yang berbentuk akliyah ini, ia adalah di bawah cahaya dan kuasa kenabian. Ini memang nak terang pun memang agak tinggi juga sebenarnya. Kena belajar falsafah Greek, kena belajar falsafah Islamiyah. Ada perbahasan-perbahasan ini ada subjek khusus. Kalau dalam bidang akidah ataupun bidang falsafah ni, dia ada perbahasan yang tinggi jugalah. Dekat sini pun kita dah boleh lihat bagaimana tingginya ataupun terlalu falsafah sangat perbahasan-perbahasan yang dibawa oleh golongan batiniyah ini berkait dengan kenabian. Mereka mendakwa bahawa malaikat Jibril adalah ibarat kepada akal yang memberi limpahan kuasa suci tersebut. Bukan Jibril itu Jibril makhluk Allah Ta'ala, tapi dia adalah ibarat kepada akal. Dia lebih kepada akal yang memberi limpahan kuasa suci. Dia bukan makhluk malaikat, tapi ia adalah akal sebenarnya. Pada pandangan mereka, malaikat Jibril ini, ia hanyalah simbolik. Sebut simbolik ni macam isyarat lah juga, simbolik, simbol. Kalau kita kata simbol Islam ialah bulan bintang contohnya kan, simbol itu kita tengok je simbol
bulan bintang itu orang kata ini lambang Islam, simbol Islam. Jadi kita sebut Jibril itu hanya simbol sahaja. Bukanlah kehendak sebenar simbol itu yang nak ditonjolkan, tapi sebenarnya Jibril itu sebenarnya adalah akal. Itu yang sebenar, yang batin. Dia berkait dengan batin jugalah. Sebab perbahasan mereka ini adalah berkait dengan batin. Ia hanyalah simbolik, bukannya makhluk yang berjisim sama ada boleh dilihat atau tidak, yang sesuai dengan tempat sehingga boleh bergerak dari atas ke bawah. Ini takrifan mereka lah, berjisim ni. Kita pun tak kata malaikat ini berjisim kan. Baik. Al-Quran pun pada pandangan mereka adalah ungkapan Muhammad tentang ilmu yang dilimpahi ke atasnya daripada akal yang disebut sebagai Jibril. Kalam Allah adalah metafora ataupun majaz, kerana daripada satu sudut ia struktur ayat, tetapi daripada sudut yang lain ia adalah limpahan daripada Allah melalui Jibril yang tidak mempunyai struktur ayat, iaitu dalam bentuk batin. Jadi apa yang wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, ia bukan hakiki, ia hanya majaz, bukan hakikat yang sebenar yang Allah kehendaki. Ia hanyalah limpahan ataupun struktur dalam bentuk struktur ayat yang zahir, tapi yang sebenar, yang hakiki ialah yang batin, di sebalik daripada struktur ayat tersebut. Kat sini pun kita dah boleh beza dengan kita dalam tafsir Sufi Isyari. Kita mengiktiraf bahawa struktur ayat zahir, makna zahir itu adalah kehendak Allah. Daripada ayat Quran itu adalah kehendak Allah. Tapi dalam batiniyah mereka kata yang zahir itu bukan kehendak Allah. Bukan itu yang dimaksudkan bila Allah Ta'ala turunkan ayat tersebut. Yang dikehendaki di sebalik daripada zahir ayat tersebut. Jadi mereka menolak tentang tafsiran secara zahir ataupun hatta ayat yang dalam bentuk zahir itu pun ditolak. Kata-kata Nabi pula adalah dalam bentuk zahir, tidak batin. Hatta kata-kata Nabi, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu pun adalah zahir, bukannya batin. Mereka mendakwa bahawa kuasa suci yang dilimpahi ke atas Nabi ini tidak lengkap pada permulaannya sebagaimana air mani tidak sempurna keadaannya di dalam rahim sehingga selepas 9 bulan. Ini perbandinganlah yang mereka buat tentang kenabian, tentang kalam Allah Al-Quranul Karim, yang mana mereka melihat ataupun mereka menolak bentuk zahir, yang mereka hanya terima ialah batin, apa yang di sebalik, yang menjadi rahsia di sebalik daripada batin tersebut. Bahagian ketiga di sebalik daripada zahir tersebut tadi. Bahagian ketiga dalam menerangkan akidah mereka ialah imamah. Mereka sepakat bahawa pada setiap zaman pasti ada seorang imam yang maksum, menegakkan kebenaran, menjadi rujukan dalam mentakwilkan nas yang zahir, menyelesaikan masalah dalam Al-Quran, hadis dan kefahaman. Mereka percaya bahawa imam bertanggungjawab dalam perkara tersebut dan ia berterusan dalam keturunan mereka, tidak terputus selama-lamanya dan tidak boleh terputus. Jika terputus maka ia adalah suatu pengabaian, penutupan hak dan pembatalan terhadap sabda Nabi, kullu sababin wa nasabin yanqati'u illa sababi wa nasabi. Setiap sebab dan nasab terputus kecuali sebabku dan nasabku. Nabi juga bersabda, alam atruk fikumul Quran wa itrati. Bukankah aku tinggalkan kepada kamu Al-Quran dan keturunanku. Jadi secara umumnya bab imamah ni dia berkait dengan mazhab imamiyah. Sebab kita sebut tadi mazhab imamiyah ni dia banyak aliran juga. Salah satu alirannya ialah batiniyah. Jadi mereka percaya tentang imam-imam yang merupakan keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam-imam ini adalah maksum, sama taraf macam Nabi yang maksum, yang dijaga oleh Allah daripada melakukan maksiat dan kemungkaran. Jadi imam-imam ni juga adalah maksum dan mereka sebagai pengganti kepada Nabi, khususnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dan ia berlaku dalam bentuk imam-imam ini dia diwarisi. Imam seterusnya mewarisi daripada imam yang sebelumnya. Iaitu keturunan inilah berdasar kepada keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada pandangan dan akidah mereka. Mereka juga berpegang bahawa imam adalah maksum dan mengetahui hakikat kebenaran sebagaimana nabi kecuali tidak diturunkan wahyu. Bezanya tak turun wahyu je, nabi diturunkan wahyu. Walau bagaimanapun imam menerima wahyu daripada nabi, direct daripada Allah Taala, tapi wahyu itu diterima daripada nabi kerana dia adalah penggantinya. Tidak boleh dibayangkan dalam satu masa ada dua imam sebagaimana terdapat dua orang nabi yang berbeza syariatnya. Imam dibantu oleh hujjah, ma'zun dan juga jannah. Hujjah ialah para pendakwah. Mereka berkata bahawa imam mesti memiliki 12 orang hujjah pada setiap masa yang diberi mandat di semua kawasan dan tersebar di pelbagai bandar. Kalau kita tengok golongan Syiah ni dia ada tahap-tahap. Ada hujjah, itu disebut hujjatul Islam dan sebagainya, itu tahap-tahap hujjah yang menjadi pembantu kepada imam tadi. Mereka berkata bahawa imam mesti memiliki 12 orang hujjah pada setiap masa yang diberi mandat di semua kawasan dan tersebar di pelbagai bandar. Setiap hujjah pula mempunyai pembantu dan urusannya kerana dia tidak bersendirian dalam berdakwah. Pembantu ini dikenali sebagai ma'zun. Setiap pendakwa mempunyai utusan kepada imam yang dirujuk kepadanya. Utusan tersebut dipanggil jannah pula. Adalah tahap-tahap dia tu yang telah mereka percayai tentang imamah tersebut. Mereka juga percaya bahawa setiap syariat para nabi mempunyai tempoh. Apabila tempohnya tamat, Allah mengutuskan nabi lain yang membatalkan syariat tersebut. Tempoh syariat setiap nabi adalah 7 zaman, iaitu 7 kurun. Nabi yang awal dikenali sebagai nabi yang bercakap, iaitu natiq. Nabi yang bercakap. Makna bercakap ialah syariatnya menggantikan yang sebelumnya. Bila kita sebut nabi ni, nabi natiq, ialah nabi yang bawa syariat yang baru yang menggantikan syariat yang sebelumnya. Maka nabi yang diam, yang samit pula ialah ia berdiri di atas apa yang telah diasaskan oleh orang lain. Dia meneruskan saja yang nabi yang natiq tadi. Bila disebut nabi samit, kemudian akan bangkit selepas kematiannya 6 imam demi imam. Apabila zaman mereka telah berakhir, Allah mengutuskan seorang nabi yang lain untuk memansuhkan syariat sebelumnya. Mereka mendakwa bahawa urusan Adam berlaku mengikut contoh ini. Jadi imam itu diganti sampai tiba masa mari pula nabi yang natiq tadi pula, yang bawa syariat yang baru yang menggantikan syariat yang lama. Setiap nabi mempunyai asus. Asus ialah pintu kepada ilmu nabi semasa hayatnya dan pengganti selepas wafatnya, sebagaimana sabda nabi, aku adalah bandar ilmu dan Ali adalah pintunya. Mereka mendakwa asus Nabi Adam ialah Nabi Syith. Beliau adalah yang kedua dan dipanggil penyempurna orang yang berikutnya dan imam. Peranan Nabi Adam sempurna setelah 7 orang asus kerana peranan alam atau langit sempurna dengan 7 bintang. Jadi Nabi tadi dia ada asus dia, ada pembantu ataupun pintu ilmu dia. Kalau Nabi Adam, asus dia adalah Nabi Syith. Lepas tu dah selesai imam-imam secukup 7 kurun tadi, mari 7 zaman, mari pula nabi yang baru yang an-natiq tadi, iaitu Nabi Nuh. Asus dia adalah Sam. Kemudian Nabi Ibrahim, asus dia ialah Nabi Ishaq. Nabi Musa, asus dia adalah Harun, Nabi Harun. Nabi Musa, asus dia ialah Yusha' bin Nun. Dia ada asus tu, lepas asus tu dia ada imam-imam pula. Dia mana zaman itu akan bertukar, berubah, bersilih ganti. Nabi Isa asusnya adalah Syam'un, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam asusnya ialah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dan dia ada imam-imam dia, Ja'far bin Muhammad. Asus yang kedua ialah Hasan bin Ali, ketiga adalah Husain bin Ali, keempat adalah Ali bin Husain, kelima adalah Muhammad bin Ali, dan keenam Ja'far bin Muhammad. Begitulah berlaku keadaan seterusnya sehingga selama-lamanya. Ini adalah perkara yang dinukilkan daripada mereka bersama-sama dengan mitos-mitos yang lain. Jadi ini adalah akidah mereka lah yang mereka percayai,
berkait dengan imamah, tentang kepimpinan imam yang mengganti para nabi alaihimussalatu wassalam. Bahagian keempat dalam menerangkan tentang golongan batiniyah ialah hari kiamat. Mereka bersepakat menolak wujudnya hari kiamat. Mereka kata hari kiamat ni tak ada. Sistem yang dilihat atas dunia ini yang bersilih ganti malam dan siang. Manusia daripada mani dan mani daripada manusia, tumbuhnya pohon-pohon dan lahirnya haiwan-haiwan tidak akan terhenti selama-lamanya. Tak akan hancur, tak akan terhenti, tak akan binasa. Tidak akan tergambar langit dan bumi ini akan hancur binasa. Mereka telah mentakwil maksud hari kiamat dengan mengatakan bahawa ia adalah simbol keluarnya imam dan berdirinya penegak zaman. Jadi bila berlakunya kiamat, maksud kiamat-kiamat dalam Quran tu ialah keluarnya imam yang baru. Bila sebut kiamat tu, mana kiamat tu tak berlaku sekali lah. Tak berlaku sekali je. Sebab kiamat itu adalah dengan makna simbol. Dia bukan kehendak. Kehendak tu bukan kiamat yang sebenarnya dikehendaki dengan perkataan kiamat itu. Tapi ia adalah simbol kepada lahirnya, keluarnya imam-imam yang baru. Macam kita sebut tadi, simbol bulan bintang tu kan, bukan kehendak yang dikehendaki itu ialah bulan bintang itu, tapi yang dikehendaki ialah Islam itu yang jadi, yang menggunakan simbol bulan bintang tersebut. Mereka menolak manusia akan dikembali dan dihimpunkan di padang mahsyar dan mengingkari wujudnya syurga dan neraka. Mereka berpegang bahawa maksud dikembalikan ialah setiap sesuatu akan kembali kepada asalnya. Manusia terdiri daripada dua elemen, iaitu rohani dan jasmani. Adapun jasmani iaitu jasadnya, ia terdiri daripada 4 unsur campuran, iaitu kuning, hitam, kahak dan darah. Jasad akan hancur dan setiap campuran kembali kepada sifat yang lebih tinggi. Adapun unsur yang kuning menjadi api, unsur yang hitam menjadi debu, darah menjadi udara dan kahak menjadi air. Kembali semula. Kembali semula daripada kuning itu, unsur yang ada dalam badan ataupun jasad manusia ini, kuning itu dia akan kembali jadi api. Kembali tukar balik semula kepada jadi api. Hitam dia akan balik jadi debu, darah dia balik jadi udara dan kahak jadi air. Itu maksud kembali, maksud jasad manusia kembali dalam Quran tu dah. Adapun rohani ialah jiwa manusia yang memahami dan berakal. Ia dibersihkan dengan sentiasa melakukan ibadat, disucikan dengan menjauhi nafsu dan syahwat, diberi makan dengan santapan ilmu dan pengetahuan yang diterima daripada imam. Ia bersatu dengan alam rohani apabila ia terpisah daripada jasad dan bergembira kembali ke negeri asalnya. Jadi inilah maksud kembali. Kalau dalam rohani, bila disebut kembali rohani itu, balik kepada alam dia, alam rohani yang asal. Oleh kerana itu, ia dikenali sebagai kembali, sebagaimana firman Allah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, pulanglah kepada Tuhanmu dalam keadaan redha dan diredai. Jadi pulang ini, mati ataupun seumpamanya, itu sebenarnya maksud yang tersendiri dengan makna kembali kepada asal dia. Maksud kembali kepada Tuhanmu ialah kembali ke syurga. Ia adalah tempat berlakunya kisah Nabi Adam secara simbolik. Keadaannya dalam syurga, dikeluarkan daripadanya, turun ke alam dunia, kemudian kembali semula ke syurga itu, iaitu hari akhirat. Jadi kisah Nabi Adam tu hanya simbolik je, bukan hotu nak ceritanya. Bukanlah bila Allah Ta'ala cerita tentang Nabi Adam yang diciptakan, kemudian Allah Ta'ala suruh malaikat sujud kepada Nabi Adam, iblis kemudian tak nak sujud kepada Nabi Adam. Nabi Adam diminta untuk tinggal dalam syurga dan tidak makan buah larangan. Kemudian Nabi Adam makan buah larangan tersebut, Nabi Adam dikeluarkan. Itu sebenarnya tak ada apa-apa faedah pun, tidak ada nilai langsung bagi batiniah. Yang dia nak ialah sebalik daripada cerita tersebut. Sebaliknya, iaitu batin, perkara batin yang ada. Itu hanya simbol sahaja. Cerita-cerita itu hanya dalam bentuk simbol. Bukan perkara sebenar, bukan perkara hakiki. Jadi, kembali ke syurga itu ialah bila akhirnya nanti manusia akan kembali dihimpunkan kembali kepada Allah Ta'ala, dihimpunkan di padang mahsyar dan sebagainya, itu simbol, tak berlaku pun sebenarnya pada pandangan mereka. Tak berlaku, hari kiamat ni tak berlaku pun.
manusia dihimpunkan di padang mahsyar tak berlaku pun, dimasukkan ke dalam syurga tak akan berlaku pun. Yang dimasukkan masuk syurga kembali itu ialah kembali kepada asal kejadian, kembali kepada alam rohani kalau dalam bentuk rohani. Syurga itu balik kepada asal juga, kembali kepada 4 usul kalau jasad. Kalau rohani itu kembali kepada alam rohani dia. Itu je. Bukannya ada nanti sebagaimana zahir ayat Quran yang kita percaya dan imani, manusia akan mati, dibangkitkan semula, dikumpulkan di padang mahsyar, diadili dan kemudian dimasukkan ke dalam syurga. Yang jahat akan dimasukkan, yang ingkar, yang tak beriman akan masuk dalam neraka. Itu tak akan berlaku. Tak berlaku pun pada akidah batiniyah ini. Sebab itu hanya simbol saja. Mereka mendakwa bahawa jiwa akan sempurna dengan kematian jasad kerana ia telah selamat daripada kesempitan jasad dan alam jasmani sebagaimana keluar ke alam dunia. Boleh baca lagi lah yang lain-lain tu berkait dengan apa yang kita sebut sebagai hari kiamat, kepercayaan mereka tentang hari kiamat. Seterusnya bahagian kelima muka surat 57, dalam kepercayaan mereka ialah berkaitan dengan taklif. Dinukilkan daripada mereka bahawa mereka berpegang kepada keharusan mutlak, melepaskan jilbab, mengharus dan menghalalkan larangan dan mengingkari syariat. Pun begitu mereka menyembunyikan kepercayaan mereka dengan menolak untuk dinisbahkan kepercayaan tersebut kepada mereka. Jadi mereka tolak syariat ini. Mereka pegang bahawa syariat adalah terpisah daripada hakikat. Maknanya syariat ini adalah kulit yang tidak ada nilai dan tak boleh disandarkan kepadanya. Dalam akidah kita, kepercayaan kita, kita percaya adanya hakikat, tetapi mesti dalam lingkungan syariat. Tak boleh keluar daripada batas-batas syariat yang dibawa oleh Nabi. Kita mengiktiraf dan kita percaya, kita beramal dengan syariat, tetapi dalam masa yang sama adanya perkara-perkara batin, dan perkara-perkara batin itu dia mesti dipandu oleh syariat, tak terpisah daripada syariat. Tapi golongan batiniyah ni mereka hanya pegang batin, mereka tolak syariat. Maka bila tolak syariat, mereka tolak taklif. Syariat itu adalah ketetapan Allah, sembahyang, puasa, keluar zakat dan sebagainya. Jadi bagi mereka sembahyang, puasa, keluar zakat ni hanya simbol sahaja. Tak sembahyang pun tak apa, pakai niat pun pada Allahu Akbar, dah sembahyang, niat aja dah. Asalkan buat perkara yang berbentuk batin tadi, capai batin, maka selesai. Ini kadang-kadang benda-benda ni dia menyerap masuk dalam pemikiran sebahagian orang Islam sehingga menolak syariat ini. Yang perlu kita hati-hati, kita tak menafikan adanya hakikat perkara-perkara yang berkaitan batin ini, tapi dia mesti dipandu dan berada dalam lingkungan syariat. Sebaliknya mereka berkata bahawa mereka berpegang kepada kewajipan untuk tunduk kepada hukum syarak dalam taklifan dengan mengikut perincian yang diterangkan oleh imam mereka, bukan Imam Asy-Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahli Sunnah wal Jamaah. Walaupun mereka tolak taklif, mereka tolak syariat, tapi mereka tak zahirkan. Sebab mereka tahu kalau mereka tolak ini, mereka tak sembahyang ke apa sebagainya, menyebabkan dilihat memang totally bukan Islam. Nampak dia ni memang bukan Islam. Jadi mereka nak berselindung di sebalik nama Islam. Nak berselindung di sebalik nama Islam itu, mereka tidak jaharkan, mereka tak zahirkan akidah penolakan terhadap taklif ini ataupun penolakan terhadap syariat. Muslimin dan muslimat sekalian, muka surat 59, secara kesimpulannya mereka adalah mazhab yang secara zahirnya berbentuk penolakan, batinnya adalah kufur, memulakannya dengan menghadkan medium untuk mendapatkan ilmu hanya kepada kata-kata imam yang maksum, mengenepikan akal fikiran daripada mendapatkan kebenaran atas perkara yang syubhah kerana ia membawa kepada perbezaan pandangan dan wajib mencari kebenaran melalui pengajaran dan pembelajaran. Mereka berpegang bahawa guru yang maksum adalah orang yang mampu membezakan antara hak dan batil. Dia mengetahui semua rahsia hukum daripada Allah, membimbing kepada kebenaran dan merungkai masalah
Setiap zaman akan terdapat imam yang maksum yang akan dirujuk untuk menjelaskan kekeliruan yang berkait dengan urusan agama. Memang samalah sebagaimana pegangan dalam akidah Syiah Imamiyah Isna Asyar yang mereka percaya tentang kewujudan imam-imam yang maksum ini yang bersilih ganti, yang mereka jadikan rujukan dalam semua perkara. Muslimin dan muslimat sekalian, berdasarkan keterangan di atas, jelas bahawa akidah dan pegangan mereka adalah kufur dan sesat. Ia lahir daripada mazhab ahli falsafah. Mereka berpegang bahawa setiap perkara yang terkandung dalam syarak seperti taklif, hari akhirat dan perkara-perkara ketuhanan yang lain adalah perkara zahir. Ia adalah contoh dan simbol kepada batin. Jadi hanya sekadar simbol sahaja, tapi bukanlah itu yang dikehendaki. Yang dikehendaki adalah perkara yang batin. Maka mereka menolak taklif, mereka tolak tentang adanya hari akhirat, tentang perkara-perkara yang telah kita bincangkan tadi. Jelasnya golongan ini menjadikan takwilan sebagai perantara untuk menghancurkan agama dan menyelewengkan usul dan kaedahnya. Ia dijadikan jalan yang membawa kepada pengguguran taklifan agama, memisahkan antara syariat dan hakikat serta menghalalkan yang haram. Imam Al-Ghazali ketika menerangkan kesesatan mereka berkata, manusia wajib mengetahui bahawa golongan ini berada pada tahap paling hina di kalangan semua kumpulan yang sesat. Tidak ada kumpulan yang mazhabnya sama dengan mazhab ini, melainkan golongan batiniyah ini. Batiniyah ini sahaja, kerana mazhabnya menolak pemikiran dan mengubah makna sesuatu lafaz dengan dakwaan bahawa ia adalah simbol. Memang Imam Nawawi terkenal, Imam Ghazali terkenal dengan seorang ulama yang kuat menentang golongan batiniyah ini dengan menulis buku sebagaimana yang saya sebutkan tadi, bukunya yang terkenal Fadaih Al-Batiniyah. Boleh kita rujuk lebih mendalam untuk memahami golongan batiniyah ini dan apa hujah-hujah yang digunakan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam berdepan dengan golongan batiniyah ini. Baik, muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan, sebagaimana yang telah diterangkan, golongan batiniyah ingin menghancurkan syariat Islam dan menjauhkan umat daripada ajarannya. Justru mereka perlu untuk memerangi Islam dengan meruntuhkan tiang Islam yang utuh, iaitu Al-Quran. Al-Quran adalah sumber. Al-Quran adalah petunjuk bagi kita orang Islam. Untuk meruntuhkan Islam itu kena runtuhkan Quran, kena rosakkan pemahaman terhadap Al-Quran. Jalan terbaik untuk mencapai cita-cita mereka ialah melalui takwilan Al-Quran secara batin dan memesongkan maksudnya tidak sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka menggunakan tafsiran secara batin ini untuk memperkuatkan akidah mereka. Nanti kita akan lihat contoh-contoh bagaimana tafsiran batini yang mereka kata batin itu sebenarnya untuk menyokong akidah mereka. Sebenarnya bukan batin pun, tapi mereka dakwa sebagai batin. Akidah tu akidah mereka, kepercayaan mereka tentang imamah, tentang hari kiamat, itu akidah mereka. Jadi mereka gunakan Al-Quran atas nama batin untuk menguatkan dan juga menyokong akidah-akidah mereka. Mereka guna atas nama batin. Ubaidillah bin Hasan Al-Qirwani telah menulis surat kepada Sulaiman bin Hasan bin Sa'id Al-Janani dengan menyebut, aku berpesan kepada kamu untuk menimbulkan keraguan manusia terhadap Al-Quran, Taurah, Zabur dan Injil, mengajak mereka kepada meruntuhkan syariat, menolak kewujudan hari kiamat dan hari kebangkitan daripada kubur. Ini Ubaidillah ni adalah salah seorang daripada tokoh dari kalangan golongan batiniyah. Jelas bahawa pemimpin golongan batiniyah ini melihat bahawa keraguan terhadap Al-Quran adalah jalan terbaik untuk menyebarkan akidah mereka. Justru mereka menolak untuk mengambil makna yang zahir daripada Al-Quran. Mereka berkata bahawa Al-Quran mempunyai makna zahir dan batin. Maksud yang dikehendaki daripada Al-Quran adalah makna batinnya, bukan zahir. Jadi itulah berkait dengan tafsir batiniyah yang mereka gunakan untuk mengkukuhkan dan juga untuk dijadikan sokongan terhadap akidah-akidah mereka, dan
muka surat 62 tu saya sebut mereka tidak mempunyai kitab tafsir khusus. Kalau kita tafsir Sufi Isyari, kita ada tafsir-tafsirnya yang telah kita senaraikan dalam kitab ataupun dalam buku ni. Untuk batiniyah ni dia tidak ada mempunyai kitab tafsir secara khusus yang mengumpulkan semua takwilan batin mereka. Ia berkemungkinan kerana mereka tidak mampu untuk menafsirkan Al-Quran ayat demi ayat berdasarkan kepada akidah dan pegangan mereka. Nak ambil semua ayat Quran tu, nak selarikan dengan akidah mereka, mereka tak mampu. Jadi tak boleh nak buat satu tafsir Al-Quran tu berdasarkan kepada tafsiran mereka. Mereka tak mampu pun. Jadi sebab itu mereka hanya ambil beberapa ayat sahaja untuk mereka tafsirkan mengikut akidah mereka. Jika mereka cuba melakukannya, ia amat sukar dan akan menimbulkan masalah yang tidak dapat mereka atasi. Justru mereka hanya mendatangkan tafsiran dan takwilan mereka dalam kitab-kitab mereka yang pelbagai. Jadi itu sedikit pengenalan berkaitan dengan golongan batiniyah ini untuk kita faham. Daripada akidah mereka pun sudah cukup menggambarkan perbezaan mereka dengan kita ahli sunnah wal jamaah yang sangat berpegang teguh dengan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak menolak Al-Quran tafsiran yang berbentuk zahir yang telah kita terangkan, tapi dalam masa yang sama kita percaya adanya perkara-perkara batin di dalam Al-Quran tersebut, tetapi ia bukanlah tafsiran, saya ulang balik, bukanlah tafsiran sebagaimana yang dipahami dalam bidang tafsir, tapi ia dalam bentuk isyarat untuk kita ambil sebagai iktibar, sebagai panduan dalam kehidupan kita sehari-harian. Seterusnya kita masuk sikit berkaitan dengan perbandingan antara tafsir Sufi Isyari dan tafsir Batiniyah. Secara umumnya tafsir Sufi Isyari dan tafsir Batiniyah mempunyai persamaan daripada aspek penonjolan batin Al-Quran. Ini yang saya sebut tadi. Tafsir Sufi Isyari ialah takwilan batini. Sebab kita dalam tafsir Isyari ni kita mengeluarkan apa yang tersembunyi di sebalik perkataan ataupun ayat-ayat Quran tersebut. Bila yang tersembunyi ialah batin. Ia adalah perkara yang menjadi rahsia, yang tak semua orang tahu. Jadi bila tafsir Sufi Isyari ini juga adalah berkait dengan batin, golongan batiniyah pula mendakwa adanya batin dalam ayat Quran. Jadi dari aspek itu nampak ada persamaan. Justru ulama berbeza pandangan tentang tafsir Sufi Isyari. Ada dalam kalangan mereka yang menerimanya dan sebahagian yang lain menolaknya kerana menyamakannya dengan tafsir batiniyah. Kalau kita baca pandangan-pandangan ulama ni memang ada yang agak keras yang menolak tafsir Sufi Isyari ni, sebab mereka menyamakan tafsir Sufi Isyari ni dengan tafsir batiniyah. Sebabnya dari aspek batin tadilah, mereka kata sama je antara tafsir Isyari dengan tafsir batiniyah. Perlu diterangkan bahawa penafsiran menggunakan aspek batin adalah bukan perkara baharu dalam Quran. Sebelum kita nak bincang tentang tafsir Isyari, tafsir Sufi Isyari yang menyentuh tentang aspek batin, secara umum pun memang ia bukan perkara yang baharu dalam Quran. Bahkan ia sudah wujud sejak daripada penurunan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran telah memberi isyarat tentangnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula telah memberitahu mengenainya, dan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in telah menerima dan menggunakannya. Al-Quran telah memberi isyarat tentangnya berdasarkan kepada firman Allah, haula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditha. Maka apakah yang menyebabkan orang munafik itu hampir-hampir tidak memahami sebarang nasihat dan pengajaran yang kamu sampaikan? Mereka ni orang Arab, tapi Allah Ta'ala kata mereka tak faham. Sedangkan Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, patutnya mereka faham dah. Maksudnya ada aspek lain. Ada aspek lain yang perlu mereka faham. Kalau sepatutnya bila dah mereka orang Arab, diturun dalam bahasa Arab, mereka faham. Tapi Allah Ta'ala kata mereka tak faham. Maksudnya ada aspek lain. Isyarat daripada Quran itu menggambarkan ada aspek lain daripada Al-Quran, selain daripada yang zahir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Sini ada silap cetakan sikit. Patutnya satu perkataan tu lawajadu.
waw alif tu sekali dengan perkataan lawajadu, duduk bawah waw alif tu. Dia satu perkataan je. Lawajadu fihi ikhtilafan katsiran. Tidaklah mereka mahu memerhatikan isi kandungan Al-Quran. Andainya Al-Quran itu bukan datangnya daripada Allah, nescaya mereka akan dapati di dalamnya pencanggahan yang banyak. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha? Maka apakah mereka tidak berusaha memikirkan isi Al-Quran atau hati mereka telah terkunci? Allah Ta'ala suruh tadabbur. Bukan sekadar lihat kepada yang zahir itu, cuba lihat juga tadabbur dengan melihat perkara-perkara yang lain, yang zahir, supaya kita bertambah iman dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Qushayri ketika membincangkan tentang firman Allah, afala yatadabbaruna al-Quran, sebagaimana ayat yang kita sebut tadi, beliau menyatakan bahawa maksud memikirkan isi Al-Quran ialah merenung makna-makna isyari dengan menyelami isi-isi penting dan mengeluarkan intipati makna berdasarkan pengeluarannya yang teliti. Mana kena tengok yang isyari tadi, yang batin tadi kena dilihat juga. Itu yang Allah Ta'ala suruh kita supaya tadabbur, isyarat daripada firman Allah yang kita baca tadi. Imam Asy-Syatibi menyatakan bahawa ayat-ayat di atas menunjukkan Al-Quran mempunyai makna zahir dan batin. Bila Allah Ta'ala sebut tadabbur tadi, maknanya ada zahir ada batin. Allah Subhanahu Wa Ta'ala ketika mencela orang kafir bahawa mereka hampir-hampir tidak memahami kalam Allah serta menggalakkan mereka untuk mentadabbur ayat-ayat Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak maksudkan bahawa mereka tidak memahami maksud kalam tersebut atau menggalakkan mereka untuk memahami makna yang zahir. Ini kerana mereka berbangsa Arab dan Al-Quran dalam bahasa mereka. Kalau sekadar Allah Ta'ala suruh faham yang zahir sahaja, maka Allah Ta'ala tak akan kata bahawa mereka tidak faham, sebab mereka orang Arab, mereka memang faham. Jadi bila Allah Ta'ala kata mereka tidak faham, maknanya ada aspek lain sebagaimana yang saya terangkan tadi, yang disebut oleh Imam Syatibi dalam menyebut bagaimana Quran itu sendiri pun ada isyarat menunjukkan kepada kita di dalamnya ada zahir dan batin. Imam Syatibi menafsirkan bahawa makna zahir adalah zahir ketika membacanya dan makna batin adalah memahami tentang maksud yang dikehendaki oleh Allah dan rahsianya. Penggang bawah perkara ini ditegaskan lagi oleh Syekh Al-Burusawi dan juga Syekh Ibnu Ajibah muka surat 68. Beliau menerangkan ayat tersebut muka surat 69 dengan berkata, adakah kamu tidak mentadabbur Al-Quran? Sesungguhnya terdapat di dalamnya ilmu-ilmu zahir dan batin, tetapi dengan syarat sekiranya hilang kunci yang menutup hati. Berkait dengan hati juga, berkait dengan rasa, pengalaman atau perjalanan kerohanian seseorang. Terdapat 4 hasilnya, iaitu cinta kepada dunia yang menutup hati lah, cinta kepada pangkat asyik dengan keinginan dan hawa nafsu, serta banyak bergantung dan sibuk dengan dunia. Dalam sebuah hadis, Nabi bersabda, Rasulullah telah menyatakan dalam hadisnya secara mursal bahawa baginda telah bersabda, ma anzalallahu ayatan illa walaha dhahrun wa batnun, bermakna zahirun wa batin, wa kullu harfin haddun wa kullu haddin matla'. Allah tidak menurunkan satu ayat melainkan baginya zahir dan batin, dengan makna zahir dan batin, dan setiap huruf ada sempadannya dan setiap sempadan ada pembukaannya, ada sempadan. Yang zahir itu sempadan. Ta'rifan Mekah itu sempadannya apa? Kita tahu maknanya ialah Mekah ini ialah ibu negeri. Ibu negeri ataupun negeri di Arab Saudi. Tapi ada pembuka dia. Sempadan itu berdasarkan makna dia ada, Nabi kata ada pembuka dia. Pembuka itulah yang menuju kepada perkara yang batin. Begitu juga yang disebut oleh Syekh Al-Alusi. Tuan-tuan boleh baca pandangan-pandangan dan kata-kata ulama yang menerangkan bagaimana Quran itu ada zahir dan batinnya. Yang menarik kat sini muka surat 71, antara riwayat yang menunjukkan bahawa sahabat radhiyallahu anhum ridwanullah alaihim ajma'in menafsirkan Al-Quran dengan menonjolkan aspek batin adalah seperti apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahawa beliau berkata, kana Umar yudkhilni ma'a asyakhin badrin fa kana ba'dhum wajada fi nafsi faqala lima tadkhulu hadha ma'ana wa lana abna'u mithluh
hingga akhirnya hadis tersebut kita baca terjemahannya, Umar telah memasukkan aku, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dalam perbincangan bersama-sama dengan orang-orang tua yang terlibat dalam peperangan Badar. Ibnu Abbas ni masa tu masih muda lagi, tapi Sayyidina Umar telah masukkan dia ke dalam perbincangan orang-orang tua, orang-orang yang terlibat dengan peperangan Badar yang mempunyai sejarah yang panjang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebahagian daripada mereka seolah-olah tidak berpuas hati, lalu bertanya, kenapa kamu masukkan anak ini bersama kita dan kita juga ada anak-anak sepertinya? Kenapa dia bawa masuk Ibnu Abbas ni? Kami pun ada anak juga yang sebaya dengan dia. Kami pun patutnya boleh masukkan anak-anak kami yang sebaya dengan Ibnu Abbas ni untuk dalam perbincangan kita. Umar menjawab, sesungguhnya dia mempunyai kelebihan ilmu seperti yang kamu ketahui. Suatu hari beliau telah memanggil mereka dan beliau memasukkan aku bersama mereka. Aku tidak melihat beliau memanggilku pada hari tersebut melainkan untuk memperlihatkan kepada mereka kelebihan ilmuku. Beliau berkata, iaitu Sayyidina Umar, apa pandangan kamu semua tentang firman Allah yang bermaksud firman Allah, idza jaa nasrullahi wal fath, yang bermaksud apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan semasa engkau wahai Muhammad berjaya menguasai negeri Makkah. Sebahagian mereka berkata, kita disuruh untuk memuji Allah dan memohon keampunannya jika kita diberikan kemenangan dan pertolongan. Sebahagian yang lain pula hanya diam tanpa berkata sesuatu. Sahabat-sahabat lain terjemahkan dan beri makna berdasarkan zahir ayat tadi. Bila datangnya kemenangan daripada Allah dan pembukaan, maka hendaklah bertahmid, hendaklah memuji-muji Allah Subhanahu wa taala. Umar bertanya kepada aku, adakah begitu wahai Ibnu Abbas? Betul ke yang itu maksudnya? Aku menjawab, tidak. Beliau bertanya lagi, apa yang kamu kata? Aku menjawab, ia adalah tanda ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah memberitahunya melalui firman-Nya yang bermaksud apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan semasa engkau wahai Muhammad berjaya menguasai negeri-negeri. Ia adalah pembukaan Makkah dan itu adalah tanda ajal kamu. Maka ucapkanlah tasbih dengan memuji Tuhanmu dan mintalah ampun kepadanya. Sesungguhnya dia amat menerima taubat. Maka berkata Umar, tidak ada yang aku ketahui melainkan apa yang kamu katakan. Apa yang disebut oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu adalah yang berbentuk batin. Kalau ikut zahir, faham ayat tadi ialah bila dah sampai bila datangnya kemenangan dan pembukaan, khususnya pembukaan Mekah, maka bersyukurlah kepada Allah, ucapkanlah tahmid, memuji-muji Allah, selesailah. Itu yang zahirnya. Tapi yang Ibnu Abbas bawa ini dia sebalik daripada ayat tersebut. Bila dah menang, bila Nabi dah capai dia ataupun diberi kemenangan oleh Allah, dan Islam pun dah sempurna dah, al-yauma akmaltu lakum wa atmamtu alaikum ni'mati, ayat yang menyebut tentang kesempurnaan Islam dah cantik semua dah, maka Nabi dah selesai melaksanakan tanggungjawab dia. Menang pun dah menang dah, buka Mekah dah selesai belaka dah. Maka tidak ada lagi, Nabi sudah selesai peranan, maka tibalah masa untuk Nabi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang tersirat, itu yang batin. Walaupun ayat ini bukan, ataupun apa yang disebut oleh Ibnu Abbas ini bukan berkait dengan tasawuf, tapi nak sebutnya Ibnu Abbas membawa perkara yang batin, perkara yang tersembunyi, yang berselindung di sebalik ayat yang zahir tadi. Jadi nak menunjukkan memang ada batin dalam ayat Quran. Ibnu Abbas dia bawa perkara batin yang dia fahami tadi. Adapun ahli sufi kita, wali-wali Allah, mereka membawa perkara batin yang sebenarnya tidak pun, kalau maknanya diakui tentang kewujudan perkara-perkara batin ini, termasuklah perkara batin dalam ilmu tasawuf. Sebahagian sahabat memahami surah tersebut lebih daripada maknanya yang zahir. Adapun Ibnu Abbas dan Umar radhiyallahu anhum, mereka berdua memahami makna lain di sebalik yang zahir, iaitu makna batin yang ditunjuk oleh surah tersebut dengan cara isyarat. Perbezaan antara tafsir sufi isyari dan tafsir batiniyah. Walaupun secara umumnya tafsir sufi isyari dan tafsir batiniyah mempunyai persamaan daripada aspek penonjolan batin dan Al-Quran, terdapat perbezaan yang ketara di antara keduanya jika diteliti dengan lebih mendalam.
Ini kerana tafsir Sufi Isyari melihat aspek batin di sebalik zahir lafaz Al-Quran, bukanlah tafsiran makna bagi lafaz, tetapi ia adalah isyarat baginya. Golongan batiniyah pula melihat ia adalah makna kepada lafaz tersebut. Contoh kita beri kata tadi, Quran ataupun Mekah. Mekah, saya bawa contoh ni ulang-ulang supaya mudah. Boleh bawa contoh yang sama je supaya kita dapat tangkap. Jadi bila kita sebut Mekah, kalau tafsir Sufi Isyari ni dia isyaratkan kepada hati. Kalaulah golongan batiniyah pun dia pun kata bahawa makna batin daripada ayat ini ataupun tentang Mekah ini juga adalah hati. Mereka pun kata hati juga. Tapi mereka menganggap Mekah itu hanya simbol sahaja, bukan yang dikehendaki oleh Allah. Kita ingat tengok tafsir. Kita sebut balik apa makna tafsir. Tafsir ialah yabhathu an muradillah, yang Allah Ta'ala kehendaki. Jadi yang dikehendaki daripada Mekah bila disebut dalam Quran itu, bibakah ataupun seumpamanya tu, bukan Mekah tu yang Allah kehendaki. Supaya kita faham yang Allah nak ialah hati itu. Maknanya makna Mekah ialah hati, begitu. Bukan makna Mekah itu ialah ibu ataupun negeri di Arab Saudi, bukan. Itu bukan makna Mekah. Makna Mekah ialah hati. Adapun dalam tafsir Isyari tetap mengatakan Mekah itu ialah negeri dalam Arab Saudi, tapi mengisyaratkan kepada batin, iaitulah isyarat kepada hati. Dia bukan makna kepada Mekah, tapi isyarat. Dah balik asal, balik kita bincang tentang tafsir, tentang tasawuf, tentang isyarat. Ada beza antara isyarat dengan tafsir tadi. Jadi dalam di kalangan golongan batiniyah ini, bila mereka sebut tafsir batiniyah, tafsir itu dengan makna tafsir dalam istilah dalam bidang ilmu tafsir tu. Adapun tafsir Isyari, bila kita sebut tafsir Isyari, tafsir itu bukan dalam bidang ilmu tafsir yang kita terang di awal tadi. Tapi golongan batiniyah ni, mereka kata itulah maksud, itulah makna, itulah tafsir. Nak tahu apa itu Mekah, ialah hati. Gitu. Maknanya metod, cara pemahaman itu yang berbeza. Walaupun hasilnya nampak macam sama, berbincang tentang perkara batin, tapi cara jalan itu berbeza, tidak sama. Perkara ini dijelaskan oleh Imam Asy-Syatibi dengan berkata bahawa jika dipahami tafsir Sufi Isyari adalah tafsiran bagi ayat-ayat Al-Quran dan keterangannya, maka maknanya yang tidak ada makna lain, bagi maknanya yang tidak ada makna yang lain kecualinya, saya baca semula ya. Perkara ini dijelaskan oleh Imam Asy-Syatibi dengan berkata bahawa jika dipahami tafsir Sufi Isyari adalah tafsiran bagi ayat-ayat Al-Quran dan keterangan bagi maknanya yang tidak ada makna lain kecualinya, maka kefahaman tersebut adalah sama seperti mazhab batiniyah. Kalau ulama-ulama tafsir ni, kita yang tafsir Isyari ni kata hak yang makna sebenar Mekah tu adalah hati. Kalau dia kata gitu, makna sama dengan batiniyah lah. Tidak. Walau bagaimanapun tafsir Sufi Isyari bukan bermaksud demikian. Kerana tafsiran tersebut tidak menunjukkan bahawa ia adalah tafsir bagi ayat Al-Quran, tetapi hanyalah isyarat makna baginya. Maka segala kemusykilan berkaitan dengannya hilang. Kita masa baca tafsir Quran, tafsir Isyari ni, kita baca tu macam seolah-olah dia memberi makna dalam konteks tafsir, dalam bidang ilmu tafsir. Jadi kita akan keliru lah. Macam mana ni, apa kaitan? Macam mana boleh dikatakan makna Mekah itu adalah hati? Tak ada kaitan pun. Kita akan jadi keliru. Tapi bila kita faham maksud tafsir di sini ialah isyarat, maka Imam Syatibi kata selesai masalah, hilang kemusykilan. Sebab dia bukan maksud tafsir dalam bidang ilmu tafsir, tapi dia hanyalah isyarat sahaja.
Syekh Ibn Ashur pula berkata, adapun apa yang diperkatakan oleh ahli Isyari dalam kalangan ahli sufi tentang beberapa makna ayat Al-Quran yang tidak selari dengan lafaz Al-Quran tetapi dengan cara takwilan dan seumpamanya, mestilah kamu semua mengetahui bahawa mereka tidak mendakwa kata-kata mereka itu adalah tafsir bagi Al-Quran. Mereka tak dakwa, mereka tak kata yang ini Isyari ini adalah tafsir dengan maksud tafsiran secara istilah dalam bidang ilmu tafsir, bukan. Bukan itu. Bahkan mereka hanya maksudkan ayat itu sesuai untuk diumpamakan dengannya, dibandingkannya, diisyaratkan dengannya dalam tujuan apa yang dicakapkan tersebut. Memadailah bagi kamu dalam perkara ini, mereka namakan ia sebagai isyarat. Selesai dah. Mereka namakan isyarat. Memadai dah. Dengar kita pegang perkataan isyarat itu dah memadai untuk kita faham. Untuk kita faham, ia bukan dengan membawa maksud tafsiran dalam bidang ilmu tafsir. Tidak menamakannya sebagai makna, ia adalah pemisah antara kata-kata mereka dengan kata-kata batiniyah. Ini beza kita dengan golongan batiniyah. Nyata daripada apa yang telah diterangkan bahawa tafsir sufi isyari atau takwilan batin di sisi ahli sufi berbeza dengan apa yang dipegang oleh golongan batiniyah, walaupun kedua-duanya bersifat makna batin. Dua-dua batin, betul, kita tak nafi makna batin di sebalik ayat tadi, betul, tak nafi. Tetapi golongan batiniyah tidak mengiktiraf makna zahir Al-Quran dan hanya mengiktiraf makna batin sahaja. Mereka tolak, mereka kata ini simbol sahaja. Mereka tolak, mereka tak pakai makna zahir itu, mereka pegang hanya yang batin. Mereka sengaja menafsirkan Al-Quran secara makna batin bersesuaian dengan niat-niat mereka yang buruk. Adapun ahli sufi, mereka mengiktiraf makna zahir Al-Quran dan tidak mengingkarinya sebagaimana mereka mengiktiraf makna batinnya. Sebab itu kalau kita tengok dalam tafsir Al-Bahrul Madid, Ruhul Bayan, Ruhul Ma'ani, akan dibawa tafsir secara zahir dulu, menunjukkan pengiktirafan. Kita kena pegang yang zahir itu, barulah kemudian dibawa tafsir-tafsir isyari yang berbentuk batin tadi. Imam Al-Ghazali berkata dalam menerangkan perkara tersebut, menolak makna zahir adalah pandangan golongan batiniyah yang melihat dengan sebelah mata terhadap salah satu daripada dua alam tersebut dan mereka tidak mengetahui keseimbangan antara kedua-duanya serta tidak memahami bentuknya. Ia sebagaimana golongan hashwiyah, ia bukan hasyawiyah. Hashwiyah. Saya ada tulis satu buku tentang, ada sebut tentang hashwiyah ni juga. Bila saya tulis hasyawiyah, ada orang alim seorang tegur saya. Dia kata bukan hasyawiyah, hasyawiyah dia kata. Jadi bila saya tulis buku ni, saya tulis hasyawiyah atas teguran dia tu. Bila saya rujuk balik, lepas cetak dah, tengok dalam kamu, sebenarnya hasyawiyah. Balik asal saya tu. Jadi sebenarnya hasyawiyah, bukan hasyawiyah. Boleh perbetulkanlah cara sebutan dia. Yang sebenarnya hasyawiyah, bukan hasyawiyah. Golongan yang hanya berpegang kepada makna zahir sahaja digelar hasyawiyah. Dia pegang zahir je, dia tolak batin. Kalau yang pegang zahir tolak batin, ini hasyawiyah, pegang zahir je. Tapi kalau yang pegang batin pula tolak zahir, itu batiniyah. Kita dua-dua kita pegang, kita iktiraf dua-dua, yang zahir dan batin, bukan tolak salah satu. Syekh Ibn Atta'illah As-Sakandari pula berkata, ketahuilah bahawa tafsir golongan ini mengenai kalam Allah dan kalam Rasulullah adalah dengan makna yang pelik. Ia bukan mengubah makna zahir, bukan nak ubah makna zahir daripada apa yang zahir, tetapi ialah pemahaman zahir ayat yang didapati dan ditunjukkan dalam ayat tersebut berdasarkan bahasa orang awam. Di samping itu, pemahaman batin terhadap ayat dan hadis adalah bagi sesiapa yang dibukakan hati oleh Allah. Yang orang yang sufi yang melalui perjalanan kerohanian tadi, yang dibukakan hatinya, yang kita dah bincangkan tadi. Justru ia bukan mengubah makna, ia mengubah makna jika mereka berkata hanya makna batin ini saja yang bagi ayat tersebut. Inilah makna je. Hak zahir itu ditolak. Kita tak ubah makna, makna kekal dengan makna zahir, cuma kita isyaratkan kepada makna batin. Imam At-Tabtazani berkata dalam kitab Syarah Al-Aqaid An-Nasafiyah, mereka dinamakan golongan batiniyah kerana mereka mendakwa bahawa sesuatu nas bukan dipahami berdasarkan zahirnya, tetapi ia mempunyai makna batin yang tidak diketahui melainkan orang yang tahu. Tujuan mereka berpandangan demikianlah menafikan syariat secara keseluruhannya. Mereka nak tolak syariat. Syariat ni, ayat-ayat Quran tu adalah zahir, adalah syariat ni
adalah simbol sahaja. Bukannya hakikat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila mereka kata macam tu, syariat pun tertolak. Taklifan Allah Taala suruh sembahyang, puasa, zakat ni tertolak juga. Sebab itu hanya simbol saja. Yang zahir saja. Yang Allah kehendaki dia sebalik daripada sembahyang. Allah nak daripada sembahyang itu ialah kita ingat kepadanya. Jadi kalau tak sembahyang pun tak apa, asal kita ingat. Tak payah sembahyang, asal ingat aje. Allahu akbar, niat ingat Allah Taala, dah selesai. Tak payah dah rukuk sujud, sebab ingat Allah Taala. Yang dia kehendaki di sebalik sembahyang itu ialah batinnya adalah ingat Allah. Jadi tak perlu sembahyang dah lah kita. Yang penting batin tu yang dikehendaki oleh Allah. Sembahyang tu simbol je. Kalau dah capai yang batin, selesailah kita. Ini pemahaman tentang persoalan tentang hakikat dan syariat itulah. Jangan kita pisah-pisahkan. Kita kena batin kita terima, tapi mesti dipandu oleh syariat. Syariat tak boleh dipisahkan dengan perkara hakikat ataupun perkara batin ini. Walau bagaimanapun Imam At-Tabtazani membezakan golongan batiniyah dengan ahli sufi dengan berkata, adapun pandangan sebahagian muhaqqiqin bahawa sesuatu nas adalah berdasarkan makna zahirnya, tetapi dalam masa yang sama mempunyai isyarat tersembunyi yang hanya diketahui oleh ahli suluk, dan isyarat tersebut boleh dipraktikkan ke atas makna zahir yang dimaksudkan, maka ia menunjukkan kesempurnaan ma'rifah dan kekuatan iman. Dia mempunyai ma'rifah yang Allah Ta'ala kurniakan kepadanya bila dia boleh memahami di sebalik ayat yang zahir itu adanya perkara yang tersirat, yang tersembunyi, yang batin, yang hanya diketahui oleh ahli suluk ataupun yang melalui perjalanan kerohanian. Syekh Ibnu Ajibah ketika memberi komen tentang pandangan Imam At-Tabtazani berkata, maksud boleh dipraktikan ialah boleh ditunjukkan makna zahir dan batin ayat tersebut. Agar ia tidak lari daripada rahsia ayat dan maknanya tidak sangat jauh daripada lafaznya sehingga berlaku penyelewengan ayat. Syekh Ibnu Ajibah juga berkata, tafsir ahli batin tidak boleh merasainya. Pegang perkataan merasai tadi, rasa. Hati ni tempat rasa. Orang yang melalui perjalanan kerohanian, dia berkait dengan rasa. Membersihkan hati, akan rasa takut, rasa pengharapan, pergantungan kepada Allah. Jadi tak boleh merasai melainkan ahli batin. Orang yang melalui perjalanan kerohanian tadi. Ia tidak dipahami oleh selain mereka dan tidak merasainya melainkan mereka. Orang yang tak makan gula tak akan boleh memahami rasa manis. Tak akan boleh. Dia tak akan dipahami. Makna manis tu tak akan dipahami. Nak faham makna manis, kena rasa gula tu. Dia kena melalui perjalanan memakan gula tersebut. Kena makan. Barulah dia tahu tentang apa itu hakikat gula. Syekh Ibn Taymiyah ni saya bawa juga ni. Syekh Ibn Taymiyah. Tujuan saya bawa perkataan ataupun pandangan Ibn Taymiyah ni, kalau ada orang yang hujah dengan pandangan Ibn Taymiyah, katanya Ibn Taymiyah tolak sebagainya, Ibn Taymiyah sendiri pun menerima tafsir Isyari ni. Mereka tak ada hujah pun untuk tolak. Sebagaimana ayat yang sama juga saya nukilkan semula di sini untuk kefahaman kita tentang pandangan Ibn Taymiyah tersebut. Perkara yang perlu diberikan perhatian ialah penggaris bawah, ulama besar sufi mengingatkan tentang bahaya takwilan batin yang berlebihan. Ini juga kena ingat. Jangan berlebihan dan mereka berusaha untuk mengikat hakikat dengan syariat. Ini yang saya tegaskan tadi. Kita akui tak adanya batin, tapi mesti dipandu oleh syariat. Ia sangat berbeza dengan golongan batiniyah. Ini beza kita dengan golongan batiniyah yang ingin merungkai ikatan antara hakikat dengan syariat tadi. Mereka kata hakikat itu terpisah daripada syariat. Perkara ini dijelaskan oleh Syekh As-Sarraj At-Tusi dalam kitabnya Al-Luma' dan As-Sirri As-Saqati yang juga yang dinukilkan oleh Al-Imam Al-Qushairi. At-Tustari juga menyebut setiap perasaan hati yang tidak selari dengan Al-Quran dan Sunnah maka ia batil, tak boleh diterima. Mana-mana hati yang berkait dengan hati ni, bila dia berlawan dengan syariat, batil ni tinggalkan sembahyang, tinggalkan taklifan, tinggalkan perintah Allah, maka itu adalah batil bila berlawanan dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu bukan daripada Allah tapi daripada syaitan. Tak mungkin ia adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Syarat-syarat tafsir sufi Isyari.
Para ulama telah menetapkan syarat untuk menerima tafsir sufi isyari. Kita habis 12.30 insya-Allah, 9 minit lagi. Boleh bersabar sikit lagi. Untuk kita lebih mendalami. Kalau nak faham konsep tadi mungkin dah faham dah. Dah faham dah bila sebut tafsir isyari ni apa yang dimaksudkan, apa beza dengan golongan batiniyah, itu mungkin dah tercapai dah lah daripada perbahasan kitab kita ni. Sudah nampak dah perbezaan tersebut. Kitab kita ni pengenalan dan perbandingan. Jadi kita dah kenal dah. Dah kenal dah batiniyah tu apa beza dia dengan tafsir sufi isyari. Saya rasa sudah tercapai dengan kehendak penulisan buku ni lah. Cuma kita nak lebih detail lagi. Para ulama telah menetapkan syarat-syarat untuk menerima tafsir sufi isyari dan membezakannya dengan tafsir batiniyah. Syarat-syarat tersebut ialah: pertama, ia sah berdasarkan makna zahir, diperakui dalam bahasa Arab dan selari dengan tujuannya. Makna batin atau syarat tersebut pula tidak mengelirukan dan diterima akal. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab yang jelas. Ia berdasarkan firman Allah, walaqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar. Demi sesungguhnya kami mengetahui bahawa mereka yang musyrik itu berkata sebenarnya dia diajar oleh manusia. Kemudian dijawab cerita mereka dengan firman Allah, lisanul ladzi yulhiduna ilaihi a'jamiyyun wa hadha lisanun arabiyyun mubin. Padahal bahasa orang yang mereka sandarkan tuduhan kepadanya itu ialah bahasa asing, sedangkan Al-Quran ini berbahasa Arab yang fasih. Allah Ta'ala turunkan Al-Quran dalam bahasa Arab, maka dia mesti selari dengan bahasa Al-Quran itu, iaitu bahasa Arab. Ini adalah jawapan kepada tuduhan musyrikin bahawa Nabi Muhammad SAW diajar oleh orang bukan Arab. Ini sebagai tambahanlah, sebab orang Arab, sebab mereka kata Nabi ni belajar dengan orang Nasrani, belajar dengan orang tu, orang ni reka Al-Quran. Sedangkan bagaimana mungkin direka sedangkan Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab yang tinggi bahasanya, yang berbentuk mukjizat, yang melemahkan orang lain untuk menandinginya, tak mungkin. Jadi ketinggian Al-Quran itu adalah menggambarkan bahawa ia bukan hatta Nabi Muhammad yang merekanya, tetapi ialah daripada Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa Arab yang sangat tinggi bahasa dan tinggi martabatnya. Muka surat 87, realitinya mereka tidak berkata demikian. Okey, jelasnya semua makna yang dikeluarkan daripada Al-Quran yang tidak selari dengan bahasa Arab adalah bukan daripada ilmu-ilmu Al-Quran. Apa yang nyata daripada kaedah bahawa Al-Quran adalah berbahasa Arab, jika pemahaman ayat tidak mengikut kalam Arab, maka ia tidak disifatkan sebagai Arab secara mutlak. Ia hanyalah mafhum yang ditempelkan kepada Al-Quran, bukan pada lafaznya dan bukan pada makna yang ditunjukkan. Jadi kita sekarang ni, perbahasan kita sekarang ialah Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, maka mesti dipahami Al-Quran itu berdasarkan zahir ayat dalam bahasa Arab tersebut. Begitu maksudnya di sini. Maknanya kalau lari daripada makna, kita kata bahawa batin itu adalah makna kepada ayat Quran, itu tak selari dengan bahasa Arab. Macam golongan batiniyah tadilah. Dia kata makna yang batin itu ialah makna sebenar. Hati itu adalah makna kepada Mekah. Sedangkan mana mungkin Mekah bukannya maknanya hati. Jadi di sini kalau dipahami bahawa, nak sebutnya di sini, kalau dipahami bahawa makna Al-Quran itu, ayat Quran itu ialah makna batin. Makna batin itu adalah makna kepada ayat Quran tersebut, maka bercanggah dengan Al-Quran. Tapi bercanggah dengan pemahaman yang sebetulnya. Tapi selesailah, kita dah sebut tadi, selesai. Sebabnya kita kata dia isyari. Selesai. Bila kita sebut isyari, Imam Syatibi kata selesai, Imam At-Taftazani kata selesai, tak timbul keliru dah. Yang jadi keliru ni bila dikatakan makna batin itu makna kepada makna zahir. Itu yang jadi keliru. Jadi kita dah selesai sebenarnya. Ini saya nukilkan supaya apa yang disebut oleh tentang syarat-syarat ni untuk kita faham bahawa
Kalau dimaksudkan dengan tafsir sufi isyari itu sebagai makna kepada ayat Quran berdasarkan pemahaman tafsir dalam bidang ilmu tafsir, maka itu silap, maka salah. Bagi menjelaskan secara terperinci dapat dikatakan bahawa tafsir sufi isyari mengikut syarat ini adalah berdasarkan kepada dua asas. Tafsir sufi isyari termasuk dalam lafaz umum yang ditafsir. At-tafsir sufi isyari dakhilun tahta umumil lafzil mufassar. Tafsiran itu dia duduk bawah lafaz yang umum. Kita dah naik satu tangga lebih detail sikit ni. Tadi tangga pertama, naik tangga kedua, sekarang ni naik satu tingkat lagi. Walaupun dah di penghujung ni 12.5 nak berhenti, lagi hujung lagi tinggi kita naik. Jadi bersedialah supaya kita tak jatuh makin tinggi, takut jatuh udah bawah. Jadi tafsir sufi isyari ini termasuk dalam lafaz umum. Jika tafsir sufi isyari termasuk dalam lafaz umum yang ditafsir tidak terkeluar daripada maknanya, maka ia adalah tafsir yang boleh diterima. Contohnya apa yang dinukilkan oleh Sahal bin Abdullah At-Tustari dalam menafsirkan firman Allah, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Ni kita dah nak pergi kepada contoh dah ni. Maka janganlah kamu menyekutukan Allah sedangkan kamu mengetahui tentang keesaannya. Menurut At-Tustari, sekutu yang paling besar ialah nafsu ammaratun bisu. Patuh kepada keinginannya dengan meninggalkan petunjuk daripada Allah. Kata-kata Sahal At-Tustari ini menunjukkan bahawa sifat nafsu amarah termasuk di bawah lafaz umum. Okey, walau bagaimanapun ia mempunyai masalah daripada sudut makna zahir. Kalau dari sudut zahir, bila kita tafsiran biasa, Allah Taala sebut fala taj'alu lillahi andada. Andada itu jangan kamu jadikan bagi Allah sekutu-sekutu. Apa maksud sekutu-sekutu? Zahir ayat, zahir pemahaman dalam bahasa Arab, sekutu-sekutu ni apa? Ia saya baca balik, walau bagaimanapun ia mempunyai masalah daripada sudut makna zahir. Kerana konteks ayat dan bukti di sekeliling menunjukkan bahawa perkataan sekutu yang dikehendaki maknanya adalah semua jisim yang disembah selain daripada Allah, sama ada berhala ataupun bukan berhala, yang berbentuk jisim. Berhala, apa lain lagi lah. Adapun nafsu dia bukan jisim. Kalau kita baca Baidawi ke tafsir mana-mana yang lain yang biasa ni, tidak ada pun tafsiran dalam ayat tersebut dikatakan sekutu itu ialah nafsu. Tak ada. Dia akan pergi kepada hanya berhala saja. Sebab ayat ni Allah Ta'ala bercakap dalam konteks kepada orang kafir yang menyembah berhala. Jadi tafsiran zahirnya adalah berhala. Tiba-tiba Al-Imam At-Tustari dia bawa kepada makna lain, iaitu nafsu pun adalah sekutu. Jadi di sini keliru. Adakah nafsu itu juga merupakan sekutu bagi Allah, sedangkan secara zahir dia tak termasuk. Tengok dalam tafsiran ayat biasa. Ini jadi muskil di sini. Jadi Al-Imam Syatibi dalam kitabnya Al-Muwafaqat menyebut pun begitu tafsiran ini mempunyai aspek yang boleh diterima lagi, tak ada masalah. Iaitu nafsu ammaratun bisu adalah salah satu contoh yang termasuk di dalam maksud sekutu. Allah Ta'ala sebut tentang ayat tentang nafsu yang dijadikan sebagai Tuhan juga tu ada ayat. Saya lupa ayat tersebut. Bagaimana walaupun dalam konteks ayat ini tak termasuk nafsu, Allah Ta'ala larang dijadikan sekutu bagi Allah, tetapi boleh diletakkan di bawah umum lafaz andada tadi, boleh diterima. Boleh diterima. At-Tustari tidak berkata bahawa ia adalah tafsir bagi ayat tersebut. Balik semula. Dia tak kata ini tafsir, tetapi ia datang dengan makna sekutu dan beliau meletakkannya dalam maksud ayat walaupun ayat tersebut tidak diturunkan tentangnya. Ia dianggap betul daripada sudut syarak. Tak salah pun kalau kita kata bahawa nafsu ni juga Allah Ta'ala larang jadi sekutu, tak salah. Masih dalam lingkungan syariat. Kita tak pisahkan syariat dengan hakikat. Masih lagi di bawah panduan syariat.
Jadi tak salah kita katakan bahawa nafsu juga Allah larang jadikan sekutu baginya. Ia dianggap betul daripada sudut syarak seperti sekutu sebagaimana ayat tersebut diturunkan tentangnya. Walaupun ayat ini ditujukan kepada golongan musyrikin, tetapi orang Islam masih boleh menjadikannya sebagai pengajaran dan iktibar. Boleh ambil iktibar daripada situ. Jadi walaupun anda itu dari sudut zahirnya berdasarkan Allah Ta'ala tuju kepada ayat ini kepada orang kafir, maknanya anda sekutu itu ialah berhala, tapi tak ada masalah untuk kita ambil iktibar pengajaran. Anda itu juga boleh kita letak di bawah makna lafaz yang umum, anda itu sekutu. Jadi boleh juga dimasukkan nafsu sebagai sekutu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Yang kedua, tafsir sufi isyari adalah sebab atau akibat bagi makna yang zahir. Mulazamatu tafsir al-isyari lil ma'thur mulazamah al-illah lil ma'lul. Mungkin yang terakhir ni insya-Allah. Nanti kita sambung petang ni lah kalau ada kesempatan. Tafsir sufi isyari adalah sebab atau akibat bagi makna zahir. Dalam ayat ini tafsir sufi isyari menjadi sebab atau akibat kepada tafsir yang sebenar berdasarkan makna zahir. Contohnya apa yang dinukilkan daripada At-Tustari tentang firman Allah. Wala taqraba hadhihi syajarah, janganlah kamu menghampiri pokok ini. At-Tustari berkata Allah tidak memaksudkan makan secara hakikatnya, tetapi yang dimaksudkan ialah cenderung keinginan dalam diri kepada sesuatu yang selain daripada Allah, iaitu jangan tertarik dengan sesuatu selain daripadanya. Beliau berkata Adam tidak terhindar daripada mempunyai keinginan dan pertimbangan, maka dia mendapatkan apa yang dia ingini. Bila Allah Ta'ala sebut jangan kamu dekati pokok ini, dalam pemahaman tafsir secara zahir, bila mendekati pokok tu pun tak boleh, makan apatah lagi. Dekat pun tak boleh, maka makan lagi-lagilah tak boleh. Sebab nak makan buah tu kena pergi dekat dulu. Nampak tak? Jalan untuk kita pergi makan itu kena lalui jalan tu dulu, baru boleh makan. Kat luar sana dah makan dah, mungkin dah sedia ni. Nak makan tak boleh makan kat meja ni, kena pergi tu. Kena lalu dulu jalan ni. Tak boleh makanan kat luar tiba-tiba makan kat sini. Macam mana nak ambil? Kena pergi ambil dulu, kena lalu dulu. Jadi nak makan buah larangan Allah kena pergi dekat dulu. Pergi dekat tersebut. Jadi pergi dekat ialah wasilah, sebab. Dia jadi sebab ataupun illah, sebab kepada dia boleh makan buah tersebut. Jadi Allah larang jangan dekat, maka samalah juga jangan dekat ini. Dekat itu boleh menyebabkan Nabi Adam makan buah tersebut, maka berkeinginan kepada selain Allah juga boleh menjadi sebab kepada Nabi Adam makan buah itu. Dia jadi sebab juga, berkeinginan kepada selain Allah. Jadi berkeinginan kepada selain Allah itu jadi sebab. Dia bincang sini sebab ataupun ilah dengan maklul. Jadi sebab dan musabab lah kalau kita nak mudah fahamnya, ataupun sebab dengan akibat. Jadi tafsir itu dia jadi sebab kepada ayat yang Allah Ta'ala sebut secara zahir tadi. Boleh nampak tu? Berdasarkan kata-kata Sahl At-Tustari, jelas bahawa dia menafsirkan ayat tersebut berbeza dengan apa yang dijelaskan. Ayat Quran sebut hanya Al-Quran sebut tentang jangan pergi dekat. Tak sebut, tak bincang tentang berkeinginan kepada selain daripada Allah. Tak sebut. Al-Quran secara zahir sebut tentang jangan pergi dekat dengan apa ni, pokok tadi yang dilarang. Jadi tak disebut secara jelas. Jelas bahawa dia menafsirkan ayat tersebut berbeza dengan apa yang dijelaskan oleh ulama tafsir, bahawa maksudnya yang dikehendaki adalah larangan daripada memakan, bukan mengenai keinginan terhadap selain ini. Jadi muskil lah, jadi kemuskilan di sini. Jadi orang keliru. Tiba-tiba pula bincang tentang apa ni, keinginan seseorang selain daripada Allah, kepada selain daripada Allah. Orang jadi keliru. Sedangkan baca daripada tafsir dan biasa tak ada sebut pun perkara tu.
Pun begitu, apa yang dinyatakan oleh At-Tustari ini ada aspek yang boleh diterima. Kerana larangan dalam ayat ini tidak betul jika yang dimaksudkan hanyalah tidak boleh didekati pohon tersebut semata-mata. Ia tidak munasabah jika demikian kerana tiada sesiapa pun yang mengatakannya. Maksud sebenar larangan mendekati pohon tersebut ialah memakan buahnya atau sesuatu yang menjadi sebab kepada dia mahu memakannya, iaitu keinginan dalam dirinya. Jadi Allah Ta'ala larang makan dan melakukan apa-apa perkara yang menyebabkan kita makan. Ataupun bukan kita dan Nabi Adam. Allah larang Nabi Adam makan, di samping juga larang melakukan perkara-perkara yang menyebabkan Nabi Adam makan. Sama ada melarang dekat yang akan menyebabkan Nabi Adam makan, pergi dekat pokok tu jadi Nabi Adam akan makan, ataupun perkara-perkara lain yang boleh menyebabkan Nabi Adam makan, iaitulah termasuk berkeinginan selain daripada Allah. Dengan sebab berkeinginan selain daripada Allah inilah yang menyebabkan Nabi Adam makan buah larangan tadi. Justru tafsiran ini mempunyai aspek yang betul, seolah-olah beliau berkata larangan Allah tersebut bukanlah semata-mata makan daripada sudut dia makan, bahkan juga sesuatu yang menjadi sebab dia makan, iaitu keinginan yang ada dalam dirinya kepada selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi muslimin, muslimat, tuan-tuan dan puan-puan, Ustaz Saiful kata boleh berhenti pukul 12.30. Jadi dalam jadual kita ni 12.30, pukul 1. Berhentinya kita sementara ni bukan kehendak saya tapi kehendak Ustaz Saiful lah. Jadi kita berhenti di sini. InsyaAllah sambil-sambil kita boleh berehat dulu. Dengan izinnya nanti kita akan sambung balik. Ada perkara-perkara lagi yang lain yang menarik untuk kita lihat tentang tafsir Isyari ini. Kalau tadi kita lebih kepada letakkan tafsiran Isyari itu di bawah lafaz yang umum ataupun menjadi sebab kepada ayat Quran tadi. Bagaimana pula dengan Mekah dengan hati sebagai contoh tadi. Mekah dengan hati itu tak boleh letak bawah lafaz yang umum. Lafaz umum Mekah tu ataupun jadi sebab kepada Mekah. Macam mana kita nak lihat dalam aspek disamakan di antara Mekah dengan hati. Kita tak masuk lagi ke situ. Macam mana kita nak supaya boleh diterima bahawa tidak ada isu pun sebenarnya kalau kita katakan Mekah itu adalah ataupun isyaratnya adalah hati. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ucapkan kepada bahagia Profesor Magdal Dr. Muhyiddin Hashim atas perkongsian bersama kita pada hari ini untuk sesi yang kedua sempena program Darul Seri kedua 2024. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan saya cukup silakan yang dipanggil Prof. Dr. Allah. Jadi